Berita menarik hari ini di asoka.com, Kamis 25 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana selepas mencatat kenaikan mendadak semalam, kes positif COVID-19 di Sabah menunjukkan penurunan agak besar sebanyak 109 kes kepada 513 kes hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata hari ini turut menyaksikan 4 daerah yang menjadi penyumbang tinggi kes di Sabah setiap hari mencatat penurunan ketara. Bagaimanapun katanya keempat-empat daerah terbabit kekal sebagai penyumbang tertinggi kes harian di Sabah dengan Kota Kinabalu merekodkan 72 kes diikuti Ranau, Tuaran dan Kota Belud. Tambahnya satu kluster baru iaitu kluster sawit biru di Kinabatangan turut dilaporkan hari ini. Ia adalah kluster tempat kerja yang membabitkan kes indeks seorang pekerja pembersihan. Setakat ini seramai 14 orang disahkan positif COVID-19. Sementara itu Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata secara keseluruhan sebanyak 14 daerah merekodkan penurunan kes manakala 8 daerah mencatat peningkatan kes. Katanya 5 daerah pula mencatat jumlah kes yang sama seperti semalam manakala tiada kes baru dilaporkan di Kunak, Tongot dan Kalabakan. Sementara itu, penganjuran kejohanan Piala Datuk Seri Bung Mokhtar Radin BMR bawah 18 tahun dilihat mampu menjamin masa depan lebih baik untuk negeri ini melahirkan pemain bertaraf antarabangsa. Kejohanan yang diadakan bermula esok hingga Ahad itu memberi peluang kepada pemain usia remaja untuk diserapkan ke pasukan Piala Belia ataupun Liga Simpanan serta Akademi Bung Mokhtar Radin ABMR yang bakal ditubuhkan. Menolong Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sabah Safa, Azman Mastar berkata ini adalah satu usaha Safa memberi ruang kepada pemain remaja mempamerkan kemampuan masing-masing. Katanya untuk permulaan seramai 60 pemain akan dipilih menerusi kejohanan ini oleh 11 jurulatih berpengalaman dan nama-nama besar yang ditugaskan sebagai panel pemilih. Azman berkata program ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa mengikut kepada kesesuaian dan sasaran ditetapkan. Sementara itu pengarah teknikal Safa Omar Maya Ahmad berkata usaha ini akan menjadi platform terbaik untuk mewujudkan pemain pelapis secara berterusan. Katanya untuk merealisasikan hala tuju, kejohanan ini memberi ruang kepada Safa untuk mengenal pasti pemain berbakat yang mampu pergi ke peringkat lebih jauh. Manakala Gabungan Rakyat Sabah GRS perlu didaftar sebagai gabungan politik rasmi dalam usaha mengukuhkan kedudukan dan mengelak perpecahan dalam kalangan parti politik yang membentuk gabungan berkenaan khususnya di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Saleh Said Keruak mencadangkan perkara itu selepas melihat situasi politik di Melaka yang menyaksikan pertembungan di antara BN dan PN dalam pilihan raya negeri baru-baru ini. Beliau berkata situasi politik Sabah berbeza dengan Semenanjung dan semua pihak tidak boleh lalai mengenai perkara itu. Beliau yang juga pengerusi klub backbencher GRS berkata GRS perlu memastikan rakyat negeri ini tidak lagi keliru mengenai kedudukan gabungan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Usukan itu berkata GRS perlu terus memberi tumpuan untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap rakyat Sabah terutama dalam membangunkan ekonomi negeri, mewujudkan peluang pekerjaan dan menyediakan generasi muda sebagai pemimpin masa depan Sabah. Terdahulu Saleh yang juga bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata PRN Melaka baru-baru ini memperlihatkan perlunya pemimpin GRS bertindak mengukuhkan hala tuju gabungan berkenaan. Katanya GRS yang diwujudkan pada 12 September 2020 sebagai sebuah gabungan parti tempatan Sabah yang merangkumi BN, PN dan Parti Bersatu Sabah bagi menghadapi PRN 16 diberi mandat oleh rakyat untuk membentuk kerajaan negeri. Berita seterusnya, 7 kontraktor berjaya diselamatkan selepas bot besi yang dinaiki karam dalam kejadian di perairan Kimanis di sini hari ini. Kejadian disedari berlaku pada jam 12.06 tengah hari selepas salah seorang mangsa yang membuat panggilan kecemasan ke talian MERS 999 untuk meminta bantuan. Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Laksamana Pertama Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata mangsa memaklumkan sebuah bot besi karam sepenuhnya manakala sebuah lagi bersama 7 penumpang juga hampir karam. Katanya sebaik maklumat diterima daripada Maritime Rescue Sub Center MRSC, operasi cari lamat terus diaktifkan.
kapal maritim KM Ikhlas dan bot pengawal 39 terus diarahkan bergerak ke lokasi kejadian untuk menjalankan operasi menyelamat. Katanya sebaik tiba di lokasi pada jam 1.42 petang, semua mangsa ditemui sedang berdiri di atas bot yang hampir tenggelam. Muhammad Rosli berkata siasatan awal mendapati semua mangsa adalah kontraktor bagi kerja-kerja pemasangan di perairan Kimanis. Katanya semua mangsa yang diselamatkan kemudiannya dibawa ke Jeti Maritim Sepanggar untuk tindakan selanjutnya. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 11 Disember depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara 6 petang hingga 6 pagi. Perintah ini diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing yang melawat Pulau Peranginan. Tambahnya, maklumat mendedahkan kumpulan yang menjalankan kegiatan kidnapping for ransom KFR dan kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh ke kawasan ini untuk melakukan penculikan dan lain-lain jenayah rentas sempadan. Idris berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S-Zone. Katanya ia juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat serta yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.